Baik, yang seterusnya, Nabi SAW mengekalkan gelaran penghormatan yang ada kepada para pembesar ketika Nabi mengutuskan risalah dakwahnya, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari, surat Nabi kepada Herakl, pembesar Maharaja Rum. Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammad Abdullah wa Rasulih ila Herakl azimir Rumi, salamun ala man ittaba'al huda. Dengan nama Allah yang Maha Murah lagi Maha Penyayang, daripada Muhammad hamba Allah dan utusannya kepada Herakl Maharaja Rum, salam sejahtera ke atas sesiapa yang mengikuti petunjuk. Dia ada dua dalam surat ini. Yang pertama, Nabi mengekalkan penghormatan suatu manusia, satu individu berdasarkan kepada penghormatan kaum dan bangsanya. Kekalkan. Orang tu ada gelaran, sebut gelaran tu kalau sesuai dengan dia. Selama kita tidak merendahkan diri kita, tidak menghina diri kita, dan kita tidak mengangkat dia lebih daripada haknya. Yang tu. Yang keduanya, Nabi mulakan dengan bismillah, lepas tu Nabi bagi salam kepada Maharaja Rum. Salamun ala man ittaba'al huda. Sejahteralah ke atas orang yang mengikuti petunjuk. Jadi ini isu bagi salam, itu tentang cerita lain. Baik, yang seterusnya, Nabi SAW berinteraksi, berurus niaga dengan orang-orang bukan Islam ni. Ada orang kata kita kalau nak jaga ekonomi orang Islam, kita kena berniaga sama orang Islam aja. Salah tuan-tuan, dan tidak realistik. Tuan-tuan tanyalah yang tycoon-tycoon, kawan-kawan kita yang ada urus niaga yang besar-besar. Cuba kita cutkan semua transaksi kita dengan bukan Islam, kita niaga sama orang Islam aja. Sekali lagi buat dinner tak cukup dah modal orang nak beli meja. Kita kena realistik. Tidak ada halangan untuk berinteraksi dan berjual beli dengan orang-orang bukan Islam dari sudut urusan itu, kerana ia ditunjukkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Nabi SAW ketika wafatnya ada satu Dirak ni apa nama? Baju besi ya? Nabi gadaikan kepada Yahudi dengan nilai 30 gantang gandum. Menunjukkan Nabi nak gadai pun Nabi letak kat Yahudi. Bukan Nabi tak boleh letak kat sahabat Nabi, boleh, tapi hikmah ilahiyah yang Allah nak tentukan. Kenapa pilih Yahudi tu? Kenapa tak pilih Arab Badui ke mana ke? Pertama, Arab Badui tentu tak ada banyak duit kan. Yahudi dia mungkin ada duit, mungkin ada bahan yang boleh dijadikan nilai pajak tu dan gadai tu. Tapi menunjukkan keharusan interaksi muamalah dengan bukan Islam. Selain daripada para fuqaha kemudiannya meletakkan beberapa syarat supaya sampai kita tidak hilang identiti, jangan sampai kita terjerumus dalam perkara-perkara yang jelas, riba, gharar, tipu daya dan sebagainya. Itu dalam tajuk yang jelas lah. Cuma dari sudut asalnya boleh tak berinteraksi? Boleh. Saya tuan-tuan ada kawan-kawan yang involve dalam urusan dinar dan dirham. Kan? Kadang-kadang duit emas dan sebagainya. Sampai telefon mengadu, kata ada orang kata perjuangan dinar ni hanyalah perjuangan orang Islam, jangan ambil dengan syarikat bukan Islam dan sebagainya. Itu antara benda yang kita katakan jumud. Baik. Yang berikutnya, notis yang terakhir. Nabi SAW ketika Asma binti Abi Bakar didatangi oleh ibunya yang masih belum Islam, dia tanya, boleh tak aku nak menghubung silaturahim dengan ibuku? Nabi SAW sabdakan, sili ummaki, sambung silaturahim dengan ibumu. Itu toleransi yang Islam bagi. Bukan bila masuk Islam kita tutup diri kita daripada orang lain, eksklusif. Kita mesti jalan lain daripada orang lain, mesti pelik daripada orang, barulah kita termasuk dalam fatuba lil ghuraba. Berbahagialah orang-orang yang asing. Bukan begitu bendanya. Banyak benda lagi kita nak kena buat. Baik, dan yang terakhir sekali, Nabi SAW tidak pernah melancarkan serangan ke atas Yahudi yang mendiami kota Madinah, sehinggalah mereka sendiri yang mengkhianati piagam Madinah, iaitu dengan cara bersekongkol dengan kufar Quraisy, antaranya dalam perang Ahzab. Ketika itu barulah mereka dihalau keluar dari kampung halaman dan diperangi, bahkan dibunuh seluruhannya. Kerana itu
para ulama bincang tentang tajuk jihad, tentang nanti boleh tanya tentang kerja jihad. Pandangan ulama terbahagi dua tentang melawan kufar ini. Adakah kerana kekufurannya ataupun kerana hirabah, kerosakan yang dia lakukan. Wallahu ta'ala alam. Jumhurul ulama menyatakan kerana hirabah, kerana kerosakan yang dia buat, bukan kerana kufur. Kalau kerana kufur, tuan-tuan, Nabi dah katok dah satu-satu Yahudi duduk dekat-dekat dengan rumah Nabi itu, perang pasal kufur. Tapi tak. Itu adalah tafsiran yang jelas tentang maksud memerangi kekufuran itu. Pasal itu ada ungkapan kata memerangi Yahudi bukan kerana Yahudinya. Itu ungkapan itulah kerana menyelami ataupun memahami konteks Nabi tak bunuh Yahudi sebelum dia khianat. Tetapi memerangi Yahudi itu kerana Zionisnya itu, kerana Zionis itu yang hirabah. Tapi itulah salah satu pandangan. Kita katakan bukanlah sepakat bab ni. InsyaAllah tuan-tuan boleh halus dalam tajuk jihad nanti. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi